الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bersama. Insya-Allah pada malam ini saya kesambung perbincangan kitab Mishkat Al-Masabih. Kitab Mishkat Al-Masabih, hadis yang ke-21. Yang mana perbincangan kita ni masih lagi berkait dengan bersuci, yakni taharah. Jadi sebagai sambungan perbincangan hadis yang ke-21 pada muka surat 134. Muka surat 134. Jadi perbincangan pada malam ini sebenarnya masih lagi berkaitan dengan khilaf yang berlaku di kalangan ulama berkenaan dengan sentuh perempuan ini yang bukan mahram, sama ada isteri ke ataupun mana-mana perempuan yang sah kahwin, sah nikah. Jadi di sini seperti mana yang kita dapati dalam kitab-kitab, perkara ini termasuk dalam perkara khilaf. Bahkan di kalangan sahabat dulu sudah berlaku dah khilaf perkara ini. Baik. Jadi pada minggu lepas, pada muka surat 133 itu, dikemukakan dalam nota ini antara sebab berlakunya khilaf di kalangan ulama kerana salah satunya kerana perbezaan memahami satu kalimah yang terdapat dalam ayat 6 suratul Maidah. Wa in kuntum marda aw ala safarin sampai pada la'allakum tashkurun. Jadi kalimah yang menjadi khilaf, yang menjadi punca berbezanya pandangan ulama dalam masalah ini adalah kalimah la mastum. Hak kita bincang pada minggu la mastum. Cuba tengok muka surat 134. Jadi ulama berbeza pendapat. Saya ambil atas sedikit perengganian pertama lah pada muka surat ini. Ulama berbeza pendapat di dalam memahami makna kalimah la masa. La mastum itu maknanya, kalau dari segi terjemah bahasa Arab seperti yang saya sebut pada minggu lepas, ini kalimah dipanggil bina musyarakah. La masa maknanya saling sentuh menyentuh. Dia ada makna perbuatan itu dilakukan oleh dua pihak. Kalau la masa satu pihak saja, terjemah harfiahnya la masa telah menyentuh olehnya. Kalau la masa saling menyentuh olehnya. Saling menyentuh, dia ada makna saling. Dalam istilahnya dia panggil bina musyarakah. Baik. Jadi bagi ulama yang terima bahawa ayat ini dibaca dengan la masa, la mastumu, yakni saling menyentuh yang berlaku antara kedua pihak, yakni pihak lelaki dan perempuan. Jadi bila kita pakai makna begitu, dia sebenarnya ayat ini dia merupakan satu kinayah atau bahasa yang tidak terang, bahasa berlapik kita kata, bahasa sindiran kepada bersetubuh itu. Dia tu tidur sekali dah tu. Kalau kita tahu apa dia tidur sekali, tidur sekali tu maknanya melakukan hubungan lah. Kira dalam hukum fiqh kalau perempuan kalau berkahwin tiba-tiba berlaku perceraian, mana kalau tidak tidur sekali, maknanya lain hukum dia. Hukum dari segi iddah lain, hukum dari segi nak pulangkan mas kahwin lain. Tapi kalau dia tidur sekali dah, jadi kalau budak-budak tak faham, dia tak boleh. Kalau orang tua tak faham juga, itu masalah besar. Dia kata hak ni pula mastumu ni maknanya bila kata saling sentuh ini merupakan bahasa sindiran. Ini kata ulama yang mengatakan bahawa ayat di sini tak ada isu.
sentuh batal. Sebab ayat ni berkait dengan persetubuhan. Berkait dengan persetubuhan. Jadi ulama yang berpegang dengan makna ini, mereka menjadikan ayat-ayat lain sebagai sokongan. Jadi selain daripada ayat surah 6, ayat 6 dari surah Al-Maidah ini, bagi ulama yang kata sentuh di sini dengan makna setubuh, maknanya bagi mereka sentuh tu tidak batal. Hak jadi batal sini siapa kena mandi wajib dan sebagainya. Hak ni kerana la masa bersetubuh. Jadi ayat ni tak boleh jadi dalil bahawa sentuh perempuan itu batal. Sebab ayat ni berkait dengan setubuh, bukan sentuh. Baik, adakah lagi sokongan lain? Ayat lain lah yang kira-kiranya menyokong pandangan mereka ni. Ada. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Cuba tengok mana ada kitab tu lah. Misalnya ayat ni. Ayat 237 surah Al-Baqarah. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Itu saya baca dalam tu ya. Baik, jika kamu wa in talaqtumuhun, jika kamu menceraikan mereka di sini mana isteri-isteri, min qabli an tamassuhun, sebelum kamu menyentuhnya. Tu kalau terjemah asal sebelum sentuh. Itu bahasa sindir ya. Maknanya sebab tu dah dalam terjemah ni dia ambil terjemah mafhum, makna yang diterima pakai. Sebab ayat ni tak boleh sentuh saja ni, tak faham ayat ni. Qabla an tamassu, kalau bahasa Arab kata tamassu mana sentuh ni. Tapi di sini tidak. Sebelum kamu bercampur dengan mereka, yakni sebelum kamu melakukan hubungan fizikal, hubungan badan kita. Waqad faradtum, padahal sebenarnya kamu sudah menentukan maharnya. Jadi faradtum itu maknanya kamu telah menentukan bayaran yang wajib pada mereka. Mahar lah maksudnya mas kawin. Fa nisfu ma faradtum, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Ni kalau isu bercerai, berlaku perceraian, bukan tebus talak hukum lain lah. Perceraian, mana telah berlaku persetubuhan, maka dia kira kena bayar lah. Dan dah kerana dia telah melakukan hubungan, bayar separuh. Tak apalah tu, walaupun benda tu ada khilaf lah kalau dalam fiqh tu. Baik, maka bayarlah 1/2 ni makna separuh daripada mahar yang telah kamu tentukan, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau ayah dia ataupun wali dia yang memegang ikat dia tu, makna wali dia kata tak apa atas persetujuan hukum mana. Jadi bila persetujuan dia tak timbullah tekih, tak timbullah kita kata duk kecek selepas tu. Baik, tak apalah, kita tidak nak bicara tu di sini. Nak bicara kalimah tamassuhun, nak bicara. Jadi ayat ni tamassu makna sentuh, massa. Yang masuk tu makna sentuh. Dan sentuh di sini bukan dengan makna sentuh, bukan dengan pakar dengan makna hakiki, tapi dengan pakar makna majazi. Majazi ni makna sentuh sini bahasa sindiran secara kinayah kepada persetubuhan. Ini ayat ni pakar gitu. Walaupun makna asalnya segi bahasa makna sentuh, tetapi ulama tak faham gitu sini. Faham dengan makna sentuh tu maknanya setubuh. Jadi makna ayat 6 surah Al-Maidah, ayat 237 surah Baqarah ni tak boleh buat dalil bahawa sentuh tu batal wudu, sebab dia bukan cara hak tu sini. Dia bukan cara hak tu, bukan bincang tu. Baik, dia pun hurailah. Kita bacalah sini, walaupun saya sebut tadi tu masuk dalam huraian ni dah. Dia kata asal makna kalimah tamassu, massa ya massu, tamassu sebab perempuan tak tu untuk mendidik perempuan lah. Yang berasal daripada massun, massa, dia ambil masdar dia. Asalnya massa kalau fi'il ni ialah sentuh, tu asal makna dia. Tetapi digunakan secara kinayah, yakni bahasa sindiran di sini dengan makna bersetubuh. Berdasarkan kepada pendapat ini, tiada hukum berkenaan bersentuhan antara lelaki dan perempuan dalam ayat 6 surah Maidah. Jadi ayat 6 surah Maidah tadi, wa in kuntum marda aw ala safarin, tak boleh kita nak guna ayat ni sebagai dalil bahawa sentuh lelaki perempuan batal, sebab dia bukan cara hak tu, dia cara pada persetubuhan. Baik,
Sebaliknya, hukum yang terdapat dalam ayat 6 surah Al-Ma'idah merangkumi hadas kecil, iaitu datang dari tandas dengan maksud buang air, dan hadas besar iaitu bersetubuh. Di samping itu, ia juga mengisyarat kepada kaifiat tayamum untuk kedua-dua jenis hadas. Jadi ayat tu ni ada 3 hukum. Pertama sekali, hukum kita kata batal wuduk. Sama ada batal wuduk tu hadas kecil ataupun batal wuduk dengan hadas besar. Selagi mana tak ada air, kena tayamum. Itu yang hukum ada dalam ayat tu. Kira-kiranya gitulah, tak ada hukum setuh batal, tak ada. Tak boleh nak guna. Ini kata ulama hak kata makna gitulah. Kira-kira ni bagi ulama yang kata tak boleh nak buat dalil ni, sebab dia kata tahu tu makna setubuh. Di samping itu, ayat ini juga mengisyaratkan kepada kaifiat tayamum untuk kedua-dua jenis hadas. Jadi pandangan tersebut tiada hukum bersentuh lelaki dan perempuan membatalkan. Disesuaikan pula dengan hadis-hadis seperti hadis. Dia kata kalau kita tengok hadis pun ada sokongan. Jadi bagi golongan ulama yang menerima pakai, yang menganggap bahawa ayat 6 surah Maidah dan juga ayat 237 surah Baqarah ni, dia kata ini berkenaan dengan persetubuhan. Baik. Sebenarnya ada hadis juga yang menyokong pandangan mereka ni. Contohnya, dia pun mari hadis. Misalnya hadis riwayat Aisyah ni adalah Sahih Bukhari, ada sebuah hadis. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani faqabattu rijlayya fa idza qama basattuhuma qalat wal buyut yawma idzin laysa fiha masabih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah isteri Nabi radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia kata saya pernah berlaku, bukan anak maklum berlaku begini, pernah berlaku. Saya tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua kaki saya berada pada kiblatnya. Maknanya duduk merentangi kaki saya tu di arah kiblat Nabi. Itu maksudnya. Bukan di sebelah, maksud takut faham sebelah tu tidak pada tempat sujud. Ni pada tempat sujud lah. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam nak sujud, dia meramas kakiku. Ramah tu tujuannya supaya Aisyah ejahlah kaki tu biar gialah lain. Gitu. Jadi dia ramas, Ramazani ni maknanya dia telah meramas, dia buat gini, dia buat gitu. Maknanya, maka bila Nabi buat gitu, saya pun lipat kaki saya supaya tidak mengganggu Nabi nak sujud. Bila dia berdiri, saya pun betul semula kaki saya. Itu kan terima bahasa Kelantan kita kan sedap gitu. Saya pun betul semula kaki. Mana saya meluruskan kedua-duanya semula. Kata Aisyah radhiyallahu anha lagi, rumah pada waktu itu tidak mempunyai lampu. Kira-kira gitulah. Ayatnya gelap. Dalam syarah hadis sini dia tidak bincanglah saudara kita. Cuma dalam syarah hadis, sebab hadis ni hadis dalam Nasa'i ada juga. Hadis ni dalam Sunan Nasa'i ada juga ni. Kalau kita ngaji langgar tu jumpa itu hadis ni. Lepas lama hadis ni, hadis ke berapa? 170 lebih hadis dalam Sunan Nasa'i. Jadi dalam syarah tu sebut gini. Jadi apa ni ramai juga pensyarah hadis ni lah. Dia kata jadi Aisyah ni sebenarnya tak nampak pun Nabi semaya tu sebab gelap. Sebab tu Nabi ramah. Bila Nabi ramah tu maknanya Nabi nak sujud lah. Gitu. Jadi ramah tu apakah berlapik atau tidak, itu tidak disebut dalam nas. Jadi bagi setengah ulama kata ni tak apalah, tak batal. Ngurus semaya ni, kalau batal semaya mana tu? Nabi ramah. Jadi bagi ulama yang kata tak, sebab tidur suami isteri dia tidaklah kemah pakai baju tu. Sebab kita lah, kita tidur suami isteri tak pakai baju, pakai baju sepanjang lagi kedah siap stocking. Kalau musim sejuk iyalah kita kata dah tengah luar ni kan tidak disebut. Jadi maknanya kalau kita pakai hak zahir, maknanya hak ni tidak berlapik. Nabi ramah. Jelas kalimah Ramazan ni dia bukan setuh ni setuh dah, ni ramah. Lepas tu dia guna tangan Ramazan, kalimah Ramazan dia tidak guna misalnya ambil pensel ke buat gitu.
Hak tu dia tak panggil ramazah gitu. Tu jadi kata tengok ni tak kata ni. Bagi ulama dalam mazhab Syafi'i kata dak ni berkemungkinan berlapis. Lepas tu dia kata ada lagi hadis lain sebut berlapis. Itulah jadi khilaf tu. Panjang cerita lah hukum mana. Tapi hak ni dia kata dak. Tak apalah. Jadi hadis ni hak kita nak dengan hadis ni ya. Maknanya mana setuh tu tak batal lah. Kan tak batal. Sebab Nabi setuh ketika dia semaya. Ketika dia semaya. Baik, tak apalah. Dalam Sunan Nasa'i itu kita bincang panjang. Yang kedua, jadi maknanya kata hadis ni kira-kiranya sesuai dengan ayat Quran tadi. Baik. Yang kedua, an Aisyah qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli wa inni la mu'taridah baina yadayhi i'tirad al-janazah hatta idza arada an yutra massani bi rijlihi. Riwayat Aisyah juga kata dia, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang dan aku terlentang di hadapannya. Dia tidak terletak depan aku. Dia terletak ni dalam syarah hadis tu maknanya pada kiblat. Pada kiblat. Jangan kita fikir gini. Jangan kita fikir bila Nabi mayang Aisyah pun kita tidur situ lepas. Tak dok nama habis. Maksud dia tidur, mungkin dia tidur dulu. Ni maya witir. Ni selepas tahajud. Dia akhir ke tahajud tengah witir. Jadi makna dia tidur mana suami isteri lah. Jadi bila Nabi bilik tu sempit kan. Jadi bila Nabi bangun, Nabi semaya. Jadi bila semaya tu setengah ulama kata dah tengok dalam hadis lain asalnya keadaan Aisyah tu berada di melepasi ruang sujud Nabi. Aisyah tu melepasi ruang sujud Nabi, cuma dia balik ke seperti kita, ke tidur balik berapa mari kaki lah pun Jadi bila balik jadi kaki jadi kena di ruangnya antara kaki dengan tempat sujud. Gitu. Sebab itulah bila baginda sallallahu melakukan salat witir, dia akan menyentuhku dengan kakinya. Hak ni sentuh dengan kaki, tak apalah. Mana sentuh dengan kaki dia. Dia kata ni pun tak berlapis juga. Cuma kena ingat ada ayat ni hadis ni bagi setengah ulama dia kata tak sama konteks dengan hadis tadi. Sebab hadis tadi Nabi ramah aku tu sebab kaki aku tu mengganggu dia. Hak ni ramah di kalangan ulama kata Nabi tak semaya lagi, Nabi nak semaya witir, bukan dalam semaya ni hadis yang kedua. Bila Nabi nak semaya witir, Nabi setuh aku. Setuh sini maknanya Nabi gerak supaya Aisyah bangun semaya sama dia. Ramai ulama kata kita dalam syarah ni. Hak tadi Nabi tu tengah semaya. Bagi ulama yang kata tak batal, dia kata maknanya benda ni tak batal lah. Ketika semaya pun Nabi setuh, ketika tak semaya pun Nabi setuh. Mana tak batal? Dia nak tu ya. Gitu. Jadi bagi ulama yang kata tak batal ni dalil bagi mereka. Kita kata patut ulama orang kata batal tu dia tak terima. Hadis ni Bukhari benar ni. Tak tadi hak mula tadi lah. Ni dari Sunan Nasa'i. Dia terima, cuma dia tak awil. Dia kata berlapis berlapis. Jadi ulama-ulama tidak sependapat dengan mazhab Syafi'i. Dia kata ada dalil ke dalam hadis tak ada sebut berlapis. Zahirnya tak berlapis. Zahirnya tak berlapis. Gitulah. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, riwayat Aisyah juga kata dia, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan min al-firash faltamastuhu fawaqa'at yadi ala batn qadamayhi wa huwa fi al-masjid wa huma mansubatan wa huwa yaqul Allahumma a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi ma'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la ufsi thana'an 'alaika ant kama athnaita 'ala nafsik. Daripada Aisyah radhiyallahu anha kata, dia kata pernah satu malam tu saya kehilangan Rasulullah dari tilam saya. Lalu saya cari dia lah. Giliran Nabi dengan dia malam tu. Tiba bangun malam tak ada Nabi. Agialah mana dia kata. Dia pun cari dia. Dia cari Nabi. Tiba-tiba tangan saya bila saya rasa cari Nabi tu moga gelak kan tak nampak. Tangan saya menyentuh atau mengenai perut kedua kaki Nabi ketika tu Nabi dalam keadaan sujud. Dan kaki Nabi tu tegak, mansubatan tegak. Sebab sujud lah kita sujud kan. Sujudkan kaki kan dia tekan pada
pada jari ya. Tu. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu mana kena belok sikit biar perut jari itu kena lantai itu. Dia dalam kitab fiqh sebut. Tak apalah. Setuh tu setuh bahagian batn ni. Ni depan zahar, ni batn. Setuh bahagian ni, bahagian tapak ni. Setuh. Ketika Nabi sudah sujud. Yang mana pada waktu tu Nabi berada dalam masjid. Masjid tu mana tepi bilik lah, tepi bilik di Raudah tu, tepi bilik. Muka bilik Nabi, dia sambung masjid tu, dia ada pintu khaufah, pintu kecil tu. Maknanya rasa-rasa cari tu, tiba-tiba tengok Nabi duduk sujud maya. Kena di kaki, setuh. Pakai Nabi tak sedar, tak apalah. Yang mana dia sebut pada waktu tu Nabi berdoa waktu sujud. Ya Allah, aku berlindung dengan kerajaan-Mu dari kemurkaan. Aku berlindung dengan kemaafanmu dari balasanmu, dan aku berlindung kepadamu darimu. Aku tidak mampu menghitung pujian atasmu sebagaimana engkau memuji dirimu. Mana kita nak puji Tuhan ni tidak sepandai Tuhan puji diri dia sendiri. Mana kita nak ayatnya Allah ni hak kita nak puji Tuhan tu, Tuhan lebih daripada tu lagi. Jadi kalau Tuhan puji dia sendiri lebih tepat daripada kita guna bahasa kita sendiri kita nak puji Tuhan. Ini sebagai nak ayatnya Tuhan ni lebih besar daripada apa yang kita puji dia. Ni dak ketika sujud. Baik. Tak apalah. Ulama yang berpendapat bersentuhan lelaki dan perempuan membatalkan wudu. Ini bagi ulama yang berpendapat bersentuhan lelaki dan perempuan yang mahram. Apa ni yang kita kata yang bukan mahram lah. Mana hak kisah nikah? Tak kira lah. Tak perempuan mana hak sah nikah. Kalau adik-beradik tu apalah tu. Baik. Membatalkan wudu. Jadi bagi mereka ayat 6 surah Al-Maidah ini, iaitu surah la mastum tu, ayat ni kalimah la mastum tu dalam ayat tu memberi makna sentuh, bukan makna setubuh. Dia tak pakai la masa tu dengan erti kinayah kepada persetubuhan. Dia tak pakai makna tu. Ini kerana makna asal bagi kalimah tersebut ialah sentuh. Ia boleh ditemui umpamanya di dalam hadis-hadis Nabi lain. Dia kata, makna dia kata la mastumun nisa itu dalam ayat 6 surah Maidah itu sebenarnya dia bukan makna setubuh. Dia pakai makna dengan makna setubuh. Dah itulah makna asal. Makna asal. Dia kata cuba tengok hadis. Dia mari hadis tu. Orang sama-sama alim. Ni ulama kita ni. Bukan sama-sama bapa kita ni. Bapa kita ni pakai timbuk goseh sekali ni. Ni tak ni. Ni kita kata ulama-ulama muktabar tu. Berbahasa dia lah. Baik, cuba kita tengok. Dia kata cuba tengok hadis ni. Hadis ni dalam Musnad Imam Ahmad. Syekh Arnaud kata sahih. An Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ma'iz bin Malik hina atahu fa aqarra indahu bizina la'allaka qabbalta aw lamasta. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ma'iz bin Malik ketika dia datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengakui bahawa dia telah melakukan zina. Dia minta Nabi hukum ya sebab dia melakukan zina. Jadi Nabi cuba ini proses penyiasatan yang Nabi lakukan lah. Nabi kata, ya ke zinanya kukuk cium saja hadis ni sebenarnya panjang lagi. Ini hak ringkas. Ataupun sentuh saja. La masa. Sentuh saja. Sentuh saja. Takut sentuh. La masa tu dengan mana sentuh? Bukan mana sentuh. Takut sentuh saja. Tak boleh kita baca. Lepas tu kita tengoklah. Kita tengok baik. Yang kedua. Baik. Di dalam hadis ini baginda menggunakan nama lams dengan makna sentuh. Baik. Yang kedua. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ibni Adam asaba min az-zina la mahalata fal 'ainu zinaha an-nazar wal yadu zinaha al-lams. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap manusia, anak Adam tu makna manusia. Mana setiap manusia ni pasti akan terjebak dengan zina. Tidak mustahil. Tak dapat tidak la mahalata, tak dapat tidak. Dia akan terjebak dengan zina. Mata zinanya ialah melihat. Tangan zinanya ialah menyentuh. Ini bukan zina hak hakiki lah. Tetapi separa zina. Kira zina. Dosa besar.
Misalnya dia lihat sesuatu yang boleh menyebabkan naik syahwat, jadi terganggu dia, menyebabkan jadi nyalah benda-benda gitu, benda zina. Dia zina, tengok video lucu misalnya. Benda-benda gitu. Tangannya misalnya dia merasa seks menggunakan tangannya, itu kira-kira zina lah. Tapi hak tu zina tangan. Tapi hak ni tidak seperti zina iltiqa khitanain tu. Tidak tu. Baik, cumanya di sini sentuh di sini itu maknanya sentuh yang menyebabkan terangsang, sentuh dengan tangan. Baik, kita pergi lagi. Sebab ini sebenarnya dia ada hurai, tapi kita pergi lagi. Pandangan ini berbeza dengan golongan ulama yang pertama, sebagaimana yang telah disebutkan. Ia disokong pula oleh pendapat beberapa orang sahabat, seperti misalnya Ana Abdullah bin Umar annahu kana yaqulu qiblatur rajul imra'atahu aw jassaha bi yadihi min al mulamasah faman qabbala imra'atahu aw jassaha bi yadihi fa alayhi al wudu. Baik, hadis ini kita bincang sebentar. Semua saya nak sebut gini. Kalau kita perhatikan di sini, bagi ulama yang mengatakan la mastumu, dia nak pakai makna asal dia gini sebenarnya. Sebab tu bagi saya tengok sini sebenarnya ulama hak kata ayat la masa ni, la masa ada alif tu dengan makna sentuh, dia ambil makna ketika sulasi mujarrad tu. Kalau orang belajar bahasa Arab lah, sulasi mujarrad ni maknanya hak asal. La masa tu dia panggil sulasi mazid fih, dia panggil. Kalau dalam ngaji ilmu morfologi Arab ni, sulasi mazid fih ni maksud dia asalnya sulasi mujarrad, asalnya la masa. La masa mana sentuh lah. Bila dia tambah alif, ziyadah dia panggil. Kalau dalam bahasa Melayu kita dia panggil imbuhan. Daripada la masa jadi la masa. Sebab tu kuat tu pandangan ulama kata bila daripada la masa asal makna sentuh betul lah. Jadi bila bertambah alif daripada sentuh tu dia jadi sama-sama menyentuh. Sentuh juga mana sentuh tu tak ada, dia tak hilang. Cuma dia berlaku pertambahan makna. Daripada sentuh melibatkan satu pihak, dia jadi sentuh tu daripada kedua belah pihak. Jadi bila sentuh kedua belah pihak tu mesti makna lain tu. Takkan main sentuh gitu. Mustuh aku sentuh. Lucu juga gitu tu. Ini sentuh ni makna lain ni. Besar. Baik. Hak ulama kata la masa tu memang dia terima kalau la masa saja, tak ada alif tu la masa. La masa tu hak tu memang sentuh. Hak dalam hadis dia mari tadi tu hak tu guna la masa, bukan la masa. Gitulah kira-kira. Sebab tu bahas sebenarnya ni sebenarnya benda lain, semua sakat dia. Hak ni bicara tentang la masa, hak ni tentang la masa. Supaya qatala dengan qatala itulah. Qatala dia telah mengqatalahu, telah membunuh oleh dia akannya. Qatala mana telah berperang. Qatalahuma mana mereka berdua telah berperang. Tidak bunuh, dia tak guna bunuh bila sebut qatala. Kalau qatala mana bunuh, kalau qatala mana berperang. Jadi kafir ni kan ada juga makna bunuh, dia tak hilang tu. Cuma dia berlaku penambahan makna. Seperti syaraka. Dengan syaraka lain. Syaraka dia telah turut serta alias syaraka dia berkongsi maknanya. Makna asal tak hilang. Ni begitulah juga. Tu jadi dia kata sebenarnya dia mau sebut betul lah, dia mau. Sebab itulah dalam la mastumu ni ada yang baca aula mastumu dia buang alif. Tu lah maksudnya. Jadi hak baca aula mastumun nisa maknanya ataupun kamu sentuh, bukan kamu sama-sama menyentuh, tidak. Tu kalau tak ada alif memang ada berkira baca gitu. Aula mastumun nisa. Ni aula mastumun nisa. Gitu ya. Baik. Sebab tu sebenarnya kalau nak kira dia tak ada lah. Tak ada lah sebenarnya khilaf tu. Dia khilaf tu sebenarnya dari segi bacaan. La masa dengan la masa. Cumanya dia bawa hadis tu ayatnya hak saya baca la masa situ tu ada sokong hadis. Kawan ni kata tak la masa tu ada hadis juga. Lepas tu lah khilaf tu jadi khilaf tu. Apa jadi khilaf tu? Lepas tu boleh kau kita nak kerah kuda kita, kerah kuak kita tak boleh saya nak pakai ni. Ikut awak tak apa tu. Tapi kita tak boleh paksa lah dia pergi gitu. Dia nak pergi pendapat dia tak. Ni nak pergi ni. Sebab masalah dia bukan masalah berkait dengan orang lain. Tak apa tu. Tapi kalau isu yang berkait dengan
kita kata orang lain tak boleh, kena ikut ketentuan pemerintah. Misalnya isu suami isteri, ya kira-kiranya isteri tu boleh bawa ke mahkamah hak tu tak boleh, kena ikut ketentuan KJL tu. Tapi bos tu suami isteri hak tu dia tak kerja di isu mahkamah ke mana pun. Misalnya suami pergi pandangnya kata tak batal, tapi isteri kata batal. Kalau suami isteri, kalau suami isteri adalah batal, suami dia. Lepas tu kalau isteri dia setuju suami dia batal, suami dia. Sebab suami dia pergi tak apa tu. Nak mana? Sebabnya ramai kalau kita pergi pendapat batal memang batal. Kalau kita pergi pendapat kata batal, tak boleh kita pergi pendapat batal, tapi bila kita setuju kita kata tak batal. Padahal kita pergi pendapat batal, tak boleh gitu. Tapi hadiah nak pergi mana? Ikut klik bincang, pandai klik bincang molek. Kita ni nak pakai mana ni? No. Kira-kiranya hak molek ni kita nak pakai mana? Tak menyusuh. Ikut. Dan kiki ni bagi saya dia tak ada masalah. Sebab khilaf ni berlaku sebelum timbul mazhab lagi. Sebenarnya ni. Lepas tu kalau kita kata, misalnya ada belajar dengan saya lah perempuan, udah kata tak ustaz, nak buat dah tak jadi macam kau kelakar jadi riuk-riuk lah ke. No. Jadi macam tak jadi, tak sah siapa ketemu, siapa peluh lah. Tersentuh dah pakar biasa, patah. Kita ni kita tak perlu lama dah tu. Tak ada masalah. Gitu ya, tidak benda-benda gini. Baik, cuba kita tengok lagi ya. Ni. Dia orang lagi ni. Jadi ulama yang kata bersentuhan lelaki dan perempuan batal wudu. Sebab dia faham la mastumu dengan mana au la mastumu, dia takwil gitulah. Au la mastumu. Sebab dia kata kerana asal mana la masa tu adalah lamsun, sentuh. Jadi apa dia sebut sebenarnya ada disebut dalam hadis-hadis Nabi, misalnya begini. Tadilah hak Ma'is, yang keduanya hak hadis riwayat Abu Hurairah, yang ketiganya ni. Muka surat 137. Jadi bagi ulama pertama kena ingatlah, bila sebut ulama pertama, ulama yang kata tak batal tu. Pandangan mereka pegang kepada ayat surah Maidah lah kau tu. Tapi mereka kata tak batal sebab hal tu merujuk kepada jima'. Kenyataan mereka tu disokong oleh pendapat beberapa orang sahabat. Dia kuat mari dalil. Ana Abdullah bin Umar annahu kana yaqul qiblatur rajul. Saya baca tadi lah. Kita pergi pada terjemah dia tu daripada Abdullah bin Umar. Ni salah seorang tokoh besar, anak Sayyidina Umar, hak terkenal dengan Ibnu Umar. Dia kata Ni panggil asas sahabat ni, asas sahabat. Dia tidak sebut Nabi sini, tapi dia sebut. Ni sebenarnya ada kaedah ni. Dia ada kaedah. Misalnya Abdullah bin Umar bila dia buat hukum, kadang-kadang dia tak sebut Nabi. Maknanya hak ni mesti ada sandar daripada Nabi. Itu kaedah untuk sahabat saja. Untuk sahabat saja. Sebab tu dijadikan hujah. Tapi orang lain tak boleh juga gitu. Misalnya ulama pun, yang kita kata bila ulama sebut hukum, kalau dia tak mari dalil pun waktu tu kira dah ada dalil, cuma dia tak mari, tak boleh. Untuk sahabat saja boleh gitu. Tu ayatnya besarnya sahabat. Misalnya anak bila anak sebut, orang tanya mana dalil ustaz? Kalau anak sebut tu tak payah dalil lah. Salah begitu. Tak boleh, dia kena dalil. Kalau ulama, kalau sahabat tak apa. Sahabat tak apa. Misalnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa dia kata ciuman seseorang terhadap isteri dia, mana seorang itu cium isteri dia, ataupun dia setuh dengan tangan, termasuk dalam mulamasah. Sesiapa yang mencium isteri atau menyentuhnya dengan tangannya, maka hendaklah dia berwudu. Maka batal wudu. Mana itu termasuk dalam mulamasah. Sepatutnya kira golongan pertama yang kata batal tadi. Jadi hak ni mana cium isteri dia, kemudian dia sentuh isteri dia dengan tangannya. Jadi sentuh tu termasuk dalam mulamasah. Sebab kalau nak kira hak tadi, ulama kata dia begini, mulamasah ni dia apa ni kita kata masdar kepada la masah.
Lamasa yulamisu mulamasah. Hak lamasa apa ni kita kata lamasa tadi lamsun. Apa ni masdar dia. Kalau lamasa masdar dia mulamasah, makna saling menyentuh. Dak, kalau berdasar pada hadis ni sentuh saja ni. Itu termasuk dalam mulamasah juga. Jadi maknanya bagi ulama yang dia guna hadis ni untuk sebagai menafsirkan ayat dari surah Maidah, lamasa tu yang mana masdar dia mulamasah dengan makna sentuh. Mana dalil hadis ni lah? Maknanya tak batal lah. Tak batal sentuh tu. Makna dia pakar tu bukan dengan makna jimuk lah. Bukan makna jimuk. Kalau dengan makna jimuk, maknanya tak lah. Sebab sini kalau nak kira sentuh ni, tetapi dia kata tu termasuk dalam mulamasah. Cumanya beginilah. Ini kata filah. Ulama faham. Sentuh tu termasuk sentuh. Maknanya orang panggil muqaddimah kepada jimuk tu. Salih-salih tu mulamasah juga. Tetapi mulamasah ni juga sebenarnya hakikat dia boleh juga pakai dengan makna jimuk tu sendiri. Astui punca jadi khilaf. Misalnya di sini mulamasah. Dalam hadis ni mulamasah ni boleh jadi sentuhan itu berlaku daripada kedua belah pihak, tapi tak sampai perkara jimuk lagi. Maka kita tengok dalam syarah dia sebut gitu. Inilah orang panggil kalimah yang tidak terang makna. Kalau terang makna tak jadi khilaf dah. Yang tidak terang makna. Jadi dia sebut dia di mana dia sebut dengan hak ni nak ayatnya sentuh. Cuba tengok ada itu mana sentuh. Sentuh biadihi. Sebut biadihi. Kalau orang ngaji harap tu bi tu, ba tu dia panggil haraja asli. Dia ada makna, dia ada amal, dia ada tempat taluk. 3 perkara tu kena ada pada bi tu. Kalau ngaji bahasa Arab dia panggil haraja asli. Jadi jas sahabi dia sentuh dengan tangan. Ni bukan jimuk ni. Tetapi dia kata minal mulamasah. Hak ni pun termasuk mulamasah juga. Jadi kalau kita, sebab tu dia kata kalau pakai hadis ni, kita nak bawa hadis ni untuk memahami makna ayat tadi, maknanya aula mastumu tu bukan makna setubuh lah. Makna setubuh lah. Jadi maknanya tak batal lah wudunya. Apa ni? Batal lah. Kira gitulah. Bukan makna jimuk tu. Setubuh. Gitu. Maknanya batal lah. Sebab dia kata kalau berlaku gitu, maka hendaklah dia berwuduk. Jadi hadis ni bukan makna jimuk, tapi minal mulamasah, termasuk mulamasah yang menjadi kata apa ni kita kata apa ni masdar, kata terbetul kepada la masa dalam ayat ni surah Maidah. Jadi kalau kita campur, kita bandingkan hadis ni dengan ayat ni surah Maidah tu, maknanya setuh situ batal wuduk. Setuh tu batal wuduk, bukan jimuk tu. Gitulah maksudnya. Baik, Imam Baihaqi selepas mengemukakan hadis ni dia kata, komentar daripada Imam Baihaqi. Kena ingat ni hadis ni. Saya baca lagi takut pening. Daripada Abdullah bin Umar, dia kata, sesiapa cium qublah ni cium isteri dia, ataupun dia sentuh dengan tangan dia, hak tu termasuk mulamasah. Termasuk mulamasah. Mulamasah tu masuk ayat Quran tadi dah lamasa tu. Lamasa yulamisu mulamasah. Tu. Baik. Maka sesiapa yang cium isterinya atau sentuhnya dengan tangan dia, fa alaihi, ala ni maknanya hukum ala bil makna wujud. Ala ni bermakna wujud. Ala ni dengan makna wujud, maka wajib dia ambil wuduk. Makna wuduk dia batal. Baik. Imam Baihaqi selepas dia kemuka hadis ni, hadis Ibnu Umar ni, dia pun kata, dia buat komentar, dia kata fa hadza qaulu Umar wa Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Umar wa khalafahum Ibnu Abbas fa hamala al-mulamasah al-madhkurata fil kitab al-aziz ala al-jima' wa lam yara fil qublah wudu'an. Bercanggah dengan Ibn Allah. Kan sebab tu kata sahabat lagi khilaf. Cuba tengok. Ini kata Baihaqi. Ini pendapat Umar. Pak kata tak batal tu. Apa ni? Pak kata tak batal. Pak kata batal tu. Setuh tu. Mana setuh tu batal. Ini pendapat siapa ni? Pendapat Umar. Pendapat Abdullah bin Mas'ud. Tengok tokoh-tokoh saja ni. Pendapat Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Ibnu Abbas berbeza dengan mereka cara pemahaman. Lalu Ibnu Abbas menganggap mulamasah yang disebut dalam ayat 6 surah Al-Maidah itu dengan makna persetubuhan.
Dia tidak berpendapat wajib wuduk kerana cium, kerana setubuh. Jadi batal wuduk tu kerana setubuh. Dia pakai ayat la masa tadi makna setubuh. Dia tak pakai hadis ni dengan dia, di mana dia tidak kaitkan hadis ni dengan ayat tadi. Makna sahabat khilaf dia. Makna Ibnu Abbas kan bagi dia maknanya tak batal, setubuh baru batal. Ada. Lama kali tak tahu manusia nak kira lagu mana nak malam ni. Oh gitu maksud dia. Mana Ibnu Abbas kata dah tidak lagu ni. Manhaj tadi jadi batal tu kan kes tubuh. Bukan kes tu. Hak demo ni pula saya normal sendiri, bukan main-main tu. Saya normal. Siapa dia? Ibnu Mas'ud, anak dia Ibnu Umar tu tidak. Hak ni mana setuh saja, tak setubuh memang batal. Sebab maknanya dia pakai makna la mastumu tu dia pakai dengan sekali, dia baca sekali dengan hadis ni. Mana seolah-olah hadis ni sebagai mufassir lah kita kata kepada ayat tadi. Mana tafsir ayat tu, mana kita memahami ayat tu dengan memahami dengan hadis ni. Mana seolah hadis ni sebagai mubayyan atau mufassir kepada ayat tu. Mana orang panggil tafsir Quran dengan hadis sahih, ini sahih. Nah gitulah maksudnya ayatnya khilaf tu berlaku. Jadi nak pakai Ibnu Abbas ke kok saya nombor. Ikut mana boleh? Tak, khilaf. Baik, dan pandangan Ibnu Mas'ud. Kena ingatlah Ibnu Mas'ud tu apa tadi? Hak sekali dengan saya Umar, sekali dengan Ibnu Umar tadi. Yang kata batal. Ibnu Abbas kata tak batal. Jadi pandangan Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Malik secara balagha. Ini satu istilah balagha ni makna sampai kepada saya. Dia tak dengar sendiri lah, sampai kepada saya. Balagha ni jadi istilah dari ilmu usul hadis. Kena ngaji usul hadis lah. Balagha Imam Malik ni dia panggil balagha Imam Malik. Jadi hak jenis balagha ni maknanya kena tengok juga sokong yang lain. Kalau balagha setengah-setengah balagha tu tidak diterima, hak Imam Malik ni diterima, cuba tengok. Wa haddatsani an Malik, Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Malik secara balagha. Wa haddatsani an Malik annahu balaghahu anna Abdullah Ibn Mas'ud kana yaqul min qiblatir rajul imra'atahu al-wudu. Telah diriwayatkan kepadaku daripada Malik, maknanya anak murid Imam Malik lah ni, bahawasanya sampai kepadanya, yakni sampai kepada Imam Malik, itu dia panggil balagh, bahawa Abdullah bin Mas'ud berkata wudu, kena ambil wudu sebab seseorang cium isteri dia, makna setuh lah dia tu, kena ambil wudu. Maknanya Ibnu Mas'ud tu khilaf dengan Ibnu Abbas lah. Kalau Ibnu Abbas tak lah, kira gitu. Oleh kerana terdapat perbezaan pandangan di dalam memahami ayat suratul Maidah di atas dan pelbagai hadis serta asar sahabat, maka ulama mengeluarkan pandangannya berbeza dalam masalah ini. Barulah dia buat kesimpulan. Cuba kita tengok kesimpulan dia. Yang pertama. Yang pertama. Ini pandangannya. Pendapat pertama. Bersentuhan lelaki dan perempuan tidak membatalkan wuduk secara mutlak. Pokok mana pun. Setuh kau pegang kau asal tak batal kok secara mutlak. Sebagaimana beberapa dalil pertama yang telah disebutkan di atas. Pendapat ini dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata sekadar pegang termasuk cium setuh tak batal secara mutlak. Secara mutlak dimaksud dia naik syahwat atau tak naik syahwat atau kecuali keluar mana kita kata cecair daripada kemaluan. Tu memang batal lah. Tu dia tidak kira kisah tu dah, keluar sesuatu daripada luar jalan dia bahagu tu pula. Bukan kisah tu tu. Tak setuh wadah tu minggu tu. Dan ulama di kalangan mazhab Imam Abu Hanifah, Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri menyebutkan dalam kitabnya Al-Hanafiyah, nama kitab Al-Hanif nama kitab. Jadi beliau berpendapat, siapa dia Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri berpendapat bersentuhan mana-mana anggota badan tidak membatalkan walaupun yang menyentuh dan disentuh bertelanjang. Tengok. Tak naik nafsu kita kata nak bertelanjang bogel. Tak. Selagi tak keluar apa-apa tu tak batal. Itu ayatnya mutlak tak batal. Jika seseorang berwudu. Jika seseorang berwudu. Kena ayat Malik ni hamba dulu baca ni. Jika seseorang berwudu dan tidur bersama isterinya atas satu katil dalam keadaan telanjang serta bersentuhan kulit kedua-duanya,
wuduk kedua-duanya tidak batal dengan semata-mata sentuhan. Tetapi batal jika berlaku sebab lain yang membatalkan wuduk, seperti keluar mazi. Tak kiralah keluar sesuatu daripada dua jalan tu, kaedah besar tu. Paruk ni. Tu nak ayat mutlaknya. Lepas tu kita kata tak boleh pakai. Tak sepakat. Tak sepakat. Bukan main-main ni. Mazhab Hanafi. Tu dia. Tak ada apa malam ni kita klik nengung. Klik kena ubah dah. Kena klik becah mula. Lagu mana kita ni? Bawa kitabnya. Awak usrah keluarga tu dah. Usrah dua tu sudah lah. Dan ayatnya gitulah. Tapi kalau kita tak ngaji, macam-macam kita kata kat orang. Tengok mana boleh tak ngerti. Tapi kalau kita tahu kan, Imam Abu Hanifah, mazhab dia mutlak baik. Itu pendapat pertama. Siapa dia kata pendapat Imam Abu Hanifah tak dipakai, dia tak terpakai. Gitu. Apa kata tu? Dia tak kenal siapa Imam Abu Hanifah. Maknanya dia tak kenal. Pendapat kedua, membatalkan wuduk secara mutlak, sebagaimana himpunan dari atas. Hak tadi tak batal secara mutlak. Hak ni batal secara mutlak pula. Belagak molek ni. Awak gitulah gerak fiqh ni. Baik. Ini adalah pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata batal. Inilah jadi pegangnya masyarakat Islam di tempat kita. Baik. Disebutkan di dalam kitab yang sama bahawa ulama di dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahawa menyentuh perempuan ajnabi, hak bukan mahram dia tu, membatalkan wuduk secara mutlak walaupun tanpa sebara syahwat. Tak asetuh saja batal. Itu maknanya mutlak tu. Tak kait dah naik nafsu, kau telanjang, kau kapos, tak kira tu. Baik. Termasuk kepada lelaki tua. Termasuk lelaki tua yang menyentuh perempuan yang sangat tua. Umur 100 berlaku dua tu, misalnya kita kata. Serta nyayuk pula. Parut dia ni. Noyak mutlaknya. Inilah yang diterima dalam mazhab Syafi'i. Sama ada yang menyentuh tua, kau muda. Baik, tak apa kita tengok. Hanabilah pula. Mazhab Hambali pula berpendapat bahawa wuduk terbatal dengan menyentuh perempuan dengan syahwat tanpa sebagai pelapik. Ni syarat dia sentuh tu tak pelapik dan ada syahwat. Rasa nak sentuh tu lagi dah. Penyusik dia hatu rasa tu. Baru batal. Maknanya sentuh tak pelapik. Jadi batal tak batal, tengok nafsu naik ke tak. Dia kira gitu. Ada nafsu ke tidak? Jadi mana hal ni? Maknanya dia terikat batal tu dengan nafsu. Maknanya kalau perempuan tu tak naik nafsu, tak batal lah dia. Tapi kalau naik nafsu tu lelaki saja, dia batal. Gitu lah. Jadi maknanya hal ni kita tak nak kata atas dia sendiri dia menentukan hukum batal ke tidak. Dah kita nak tahu dia naik nafsu engkau dia. Kalau dia setuh kita naik nafsu, tak batal kita. Engkau kita bukan setuh. Pelik lagi tu dia setuh kita je naik. Tak jadi maknanya batal tak batal dia tahu. Sebab dia jus tu. Hak ni ya belah tengok tu. Hak ni atau setuh tak ada beza antara mahram atau ajnabi. Mana kalau ikut hak ni setuh hadik bukan naik nafsu batal. Mana awal? Kita kata pelik tu. Pelik tu kita tak jadi jumpa. Mungkin kita tak jadi tahu. Tu pasal pelik tu. Antara yang hidup atau telah mati. Hak mati dah pun. Lepas tu kita kata ada kau itu mayat ni nak bukan boleh kira nafsu manusia ni. Lepas tu kata lagu mana nafsu lagu. Tak boleh kira kita orang. Kita boleh hidup. Tiada perbezaan antara mahram atau ajnabi, antara yang hidup atau telah mati, muda atau tua, besar atau kecil. Jika sentuh itu berlaku pada orang yang pada adat boleh menimbulkan keinginan. Setuh budak pun kalau kiranya budak tu tahap tu jadi dia naik nafsu. Okey, jadi batal. Asal naik ke tidak? Pentingnya naik ke tidak? Dhabit dia nya, kalau ngaji Ustaz, dhabit dia nya batal tu naik nafsu ke tak? Tak kira. Siapa main jadi batal juga. Budak kecil pun kalau naik nafsu, sebab ada setengah orang gitu. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab fiqh, boleh ke tidak kita nak sium budak kecil?
budak tu tidak anak kita lah. Tapi ni kalau anak kita tak kira asal ke perempuan. Baiklah, dah kita saya sebut kita baik. Kita boleh nak kira budak, nak peluk budak. Kalau sekiranya bila kita wajib tak timbul nafsu. Tapi kalau timbul nafsu tak boleh. Kena jaga. Bila kita suruh awas suruh. Lepas tu tak boleh. Mana kena ikhlas dah agama tu. Ada kira gitu. Tu dia. Baik. Perempuan juga seperti lelaki. Berkaitan dengan hukum ini, tak kira lah siapa-siapa saja. Misalnya perempuan setuh lelaki, tadi naik nafsu tak boleh kira batal. Walaupun tidak keluar sesuatu daripada dua jalan. Saya ambil sikit lagi, habis sikit ni. Jika seseorang perempuan menyentuh seorang lelaki, batallah wuduknya berdasarkan syarat-syarat yang telah disebutkan. Naik nafsu tak boleh. Hak ni naik nafsu Hambali. Sentuhan tidak membatalkan kecuali bagi mana-mana juzuk badan. Ia termasuk bulu, gigi dan kuku. Tidak batal wuduk jika menyentuh 3 ni. Hak ni tak ni. Kalau sentuh rambut dia saja pun, sentuh gigi ke, sentuh kuku, hak tu tak batal. Mana kulit dia kira. Kita kata apa gigi? Sentuh gigi. Taklah. Dia nak ayah sebab hak tu dia kira sentuh kulit. Tidak batal wuduk orang yang disentuh walaupun dia merasa ikhlas zat. Hak ni kalau sentuh gigi pun timbul juga, tak batal juga tu. Hak ni sebenarnya ada. Kalau dalam kitab saya guna tu, hak apa ni Syekh Ethiopia tu, dia bincang panjang lagi mengenai ini. Misalnya dia lagi dalam mazhab Hambali ni sebut, dia kata ada dalil ke? Dia kata tak, ni ijtihad buat dia. Ijtihad. Ulama Malikiyah pula tidak banyak berbeza dengan Hanabilah dari sudut membuat perincian antara sentuhan dengan syahwat ataupun tidak. Jadi kalau kita tengok masalah besar dalam kini antara tadilah dalam kita kata Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i, hak tu ketara. Sebab hak tu mutlak tak batal, Imam Syafi'i ni mutlak batal. Kalau tadi dia ada dhabit dia ada perincian dia. Semata-mata itu tak batal kecuali naik syahwat. Dan kalau setuh pun dia ada perincian setengah ni bukan mana dalam mazhab Hambali sendiri pun tidak sependapat ni. Dalam mazhab kita kata mazhab Hambali dia kata kalau setuh gigi, hak tidak kulit, rambut kalau misalnya kuku, hak tu dia kata tak batal juga. Gitulah. Gitulah hadirat. Bila kita perhatikan bab fiqh, gitulah sifat dia. Bab fiqh. Hak ni adalah khilaf muktabar sebab dia ada dalil masing-masing. Asal dia dalil Quran dan juga hadis. Baik, hadis yang ke-22, hadis ke-22 kita bincang dengan hadap insya-Allah. Mudah-mudahan perbincangan ringkas ini memberi satu kita kata ilmu yang berguna untuk kita, memperluaskan medan fiqh kita tu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.